Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Fokus minggu depan bersama saya Hakim Rahman. Tumpuan pastinya terhadap peristiwa yang berlega di sebalik perkembangan politik negara ketika ini. Peristiwa yang menyelubungi parti-parti politik terutamanya Parti Melayu iaitu saya bercakap mengenai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dan juga Parti UMNO. Tapi kita ingin melihat kepada Parti Bersatu terlebih dahulu. Umum sedia maklum pada Jumaat Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin didakwa di Mahkamah Session atas 6 pertuduhan membabitkan 4 kerana guna kedudukan dapatkan rasuah dan 2 lagi pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram. Tetapi ini kes di mahkamah pada ketika ini dan perkembangan terbaru yang kami terima pada hari Isnin 13 Mac, Tan Sri Muhyiddin Yassin akan sekali lagi dituduh di bawah AMLA dan butirannya masih lagi tidak diketahui, tapi kata Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, Presiden Bersatu itu akan dituduh di Mahkamah Session Shah Alam melibatkan program jana kuasa ataupun jana wibawa yang dijalankan siasatannya oleh pihak SPRM. Dan pendakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin ini dilakukan ketika partinya PPBM ataupun Bersatu sedang melakukan Perhimpunan Agung Tahunan ataupun PAT di mana majlis utamanya dijadual berlangsung pada Ahad 12 Mac nanti. Dan kita difahamkan akan dalam Perhimpunan Agung Tahunan Bersatu itu juga akan turut membincangkan mengenai masa depan parti itu dan juga presidennya. Dan untuk kita melihat bagaimanakah, apakah impak pendakwaan Tan Sri Muhyiddin Yassin terhadap Parti Bersatu itu sendiri. Saya nak bersama dengan penganalisis politik UTM Dr. Mazlan Ali. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Mazlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Doktor, pertama sekali, apakah terdapat kemungkinan Bersatu membincangkan kedudukan Tan Sri Muhyiddin Yassin ini sama ada dikekalkan di kedudukannya pada ketika ini sebagai Presiden Bersatu dan juga pengerusi Perikatan Nasional ataupun Bersatu dan PN mungkin mengambil langkah yang berbeza? Daripada pemimpin dan juga penyokong Perikatan Nasional, mereka nampak kelihatan mempertahankan Tan Sri Muhyiddin di atas tuduhan yang telah dikenakan oleh SPRM. Dan saya fikir Tan Sri Muhyiddin seorang pemimpin yang menjadi tonggak dalam Perikatan Nasional. Mungkin dalam perhimpunan ini sama ada dibincangkan kedudukan Tan Sri, saya fikir pada waktu ini parti sangat dan masih memerlukan kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin. Saya fikir mungkin terlalu awal untuk dibincangkan, tetapi perkara yang berkait dengan tuduhan terhadap Presiden Bersatu itu mungkin akan menjadi sebahagian daripada perbincangan di dalam Perhimpunan Bersatu yang akan berlangsung. Adakah pendakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin ini akan memberikan satu turning point sama ada melemahkan ataupun menguatkan sesebuah parti itu? Kalau kita lihat dalam trend politik Malaysia dalam satu dekad, UMNO sejak tahun 2008, 2013 sentiasa mengalami penurunan prestasi. Salah satu sebabnya adalah kerana pembangkang masa itu menggunakan isu-isu berkait dengan rasuah. Dan amat berkesan kerana rasuah sekarang adalah merupakan satu rating yang tinggi yang menjadi perkara yang diperhatikan oleh rakyat Malaysia. Terutama pada kedudukan rakyat Malaysia pada hari ini yang dapat mengakses maklumat dengan mudah, dengan tepat, dan mereka sebenarnya mereka tahu sesuatu tuduhan terhadap kepimpinan parti yang disabitkan, yang dituduh berdasarkan bukti-bukti yang ada dan didakwa ke mahkamah. Sebenarnya rakyat Malaysia ni sebahagian besar pada mereka juga mempunyai kemampuan untuk menilai berasaskan kepada akses yang mereka boleh dapat daripada informasi yang wujud dalam media sosial dan seumpamanya. Dalam keadaan dunia terbuka pada hari ini, nampaknya perkara berkait rasuah memang mempengaruhi sentimen pengundi, dan saya fikir beberapa kes yang telah dituduh
kepada Presiden Bersatu, rasanya semalam 6 kes dan katanya esok lagi. Saya fikir sedikit memberi kesan kepada rentak Perikatan Nasional yang nampak sokongan begitu besar dalam pilihan raya 15 baru-baru ini. Nampak momentum mereka itu ada. Saya fikir kes-kes rasuah ini mungkin sedikit akan memberi kesan terhadap momentum gelombang yang sedang mereka suburkan sekarang. Adakah momentum atau kesan itu akan terus dapat dirasai sehinggalah kepada pilihan raya negeri di 6 buah negeri yang dijangkakan berlangsung mungkin bulan 6, 7 atau 8? Adakah impaknya akan berterusan sehingga boleh dirasai dalam PRN seterusnya? Saya fikir rasuah ini adalah satu isu yang akan dimainkan oleh parti-parti politik. Dan nampaknya beberapa kes yang telah dibawa ke mahkamah ini boleh dijadikan modal oleh parti-parti politik yang ada untuk menunjuk kepada rakyat bahawa parti yang seperti ini, parti yang seperti ini ada terlibat dengan rasuah, maka sepatutnya mereka memilih sebuah parti yang lebih bersih. Seperti yang saya sebut tadi, rating transparan dan juga rasuah sekarang ini diberi perhatian cukup tinggi oleh rakyat Malaysia. Terutama mereka yang berpendidikan dan juga pendidikan di atas pagar, di mana mereka menilai salah satu daripada faktor mereka memilih seseorang pemimpin itu adalah berdasarkan kepada integriti yang ada kepada pemimpin itu sendiri. Adakah Dr. Mazlan Ali melihat bahawa impak itu hanya akan dirasai oleh Parti Bersatu saja ataupun ia mungkin boleh mengubah dinamik dalam Perikatan Nasional pada ketika ini, di mana ketika ini kita lihat Perikatan Nasional mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada parti-parti lain dalam Perikatan Nasional berbanding Gerakan dan juga PAS. Adakah dinamik dalam Perikatan Nasional itu boleh berubah melihat kepada pendakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin ini ataupun next layer of leadership dalam Bersatu itu sendiri seperti Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Datuk Seri Azmin Ali mempunyai ketokohannya sendiri untuk mengambil alih kepimpinan ataupun meneruskan kepimpinan? Saya fikir di dalam Perikatan Nasional sama ada daripada PAS ataupun Bersatu, mereka mempunyai ramai pemimpin-pemimpin yang boleh menjadi pelapis kepada pemimpin yang sedia ada. Walaupun saya melihat secara peribadi ketokohan Tan Sri Muhyiddin itu tidak mampu digugat oleh mana-mana tokoh setakat ini di dalam Perikatan Nasional. Dan apabila Tan Sri sendiri selaku Presiden telah pun didakwa 6 kes ini dan katanya hari Isnin akan ada beberapa kes lagi, perkara ini agak mengganggu juga kepada kepimpinan Bersatu, mengganggu dari sudut pertama psikologi mereka kerana sekarang mereka sedang membina momentum kerana Perikatan Nasional yakin mereka boleh menang besar di dalam pilihan raya negeri yang akan diadakan tidak lama lagi, mungkin dalam bulan 6 ataupun bulan 7 tahun ini. Dan persiapan mereka ini nampaknya terganggu dengan pendakwaan-pendakwaan yang seperti yang saya sebut tadi adalah sangat sensitif kepada rakyat Malaysia. Hari ini rakyat Malaysia mereka tidak mendengar saja tetapi mereka mengikuti sebarang isu itu dengan analisis yang tersendiri. Kerana hari ini rakyat Malaysia mampu untuk mencari informasi. Setengah daripada mereka adalah orang-orang yang pakar dan mereka mahir dalam mencari bahan untuk dianalisis dan dilihat secara komprehensif bagaimana untuk mereka membuat satu kesimpulan terhadap isu-isu seperti isu yang melanda Parti Bersatu sekarang. Dr. Mazlan, kalau kita Dr. Mazlan sebutkan awal tadi, bukan melihat kepada trend 10 tahun yang lepas ataupun dalam satu dekad ini, mana-mana kepimpinan parti yang berdepan dengan tuduhan pendakwaan ataupun salah guna kuasa ini, ia menyaksikan trend pengurangan sokongan. Dr. Mazlan memberikan contoh UMNO pada ketika itu. Tetapi bagaimana sekiranya kita mengambil maklum bahawa di peringkat mahkamah ini is innocent until proven guilty, tetapi bagaimana naratif yang boleh dibawakan oleh Bersatu untuk tidak mengikuti trend
kepimpinan parti lain sebelum ini yang terpalit dengan isu rasuah ataupun ketirisan ini, Doktor? Saya setuju dengan pandangan menyatakan seseorang tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Pada saya, sekarang Tan Sri Muhyiddin didakwa. Belum lagi melalui pembicaraan dan ini adalah di peringkat awal. Maka pada saya kita perlu bersikap adil dalam hal ini. Kita serahkan kepada pihak berkuasa yang mengendalikan siasatan dan juga pendakwaan ini kerana kita yakin bahawa agensi penguatkuasaan yang ada ini adalah telus dalam menjalankan tugas mereka. Dan semalam Peguam Negara sendiri mengeluarkan kenyataan rasmi menyatakan tidak ada arahan ataupun pendakwaan terpilih. Badan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menjalankan tugas dengan telus berdasarkan bukti dan juga fakta yang ada dan maka di mahkamah nantilah ditentukan. Jadi saya fikir Bersatu sebagai sebuah parti yang ada sokongan daripada rakyat sekarang ini, mereka perlu menyusun parti seperti biasa dan elakkan daripada menggunakan sentimen yang boleh menggugat ketenteraman masyarakat. Kita serah kepada pihak berkuasa untuk menentukan perkara ini. Yang penting adalah rakyat sedang melihat, rakyat menilai dan saya fikir sekiranya ahli politik bersabar, ahli politik menunjukkan sikap yang baik, saya fikir rakyat akan kekal menyokong mereka. Baik, Dr. Mazlan Ali, kita perlu berhenti seketika. Kembali selepas ini kita berbicara mengenai survival satu lagi parti politik Melayu dikatakan terbesar masih lagi ataupun sudah menjadi sejarah, iaitu Parti UMNO. Kita kembali selepas ini.